أعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي نحمده ونصلي على رسول الكريم أما بعد فإن خير. Bapak dan saudara yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, alhamdulillah, syukur banyak-banyak pada Allah Ta'ala. Allah SWT telah anugerahkan kita dengan iman. Semoga Allah SWT kekalkan kita dalam iman. Semoga Allah SWT matikan kita dalam iman. Dan semoga di yaumil akhir Allah bangkitkan kita sebagai orang yang iman yang sempurna di sisi Allah. Orang yang ada iman tapi tak ada apa-apa pun perkara dan dunia ni, boleh jadi miskin, muda, tak pandai, apa-apa pun tak ada, tapi dia ada iman. Dia ada segala-galanya di sisi Allah Ta'ala. Di sebaliknya, satu orang tak ada iman, walaupun dia ada kekayaan, walaupun dia ada pangkat, walaupun dia ada kuasa, walaupun dia ada kebijaksanaan, ada otak, walaupun dia handsome, walaupun dia ada segala-galanya, tetapi dia tak ada iman, sebenarnya dia tak ada apa-apa langsung di sisi Allah Ta'ala. Tuan-tuan yang mulia, satu orang sebenarnya kalau nak mensyukuri nikmat iman ni, dia tidak dapat nak syukur sebenarnya sebanyaknya. Maknanya kalau satu-satu orang dia terus ambil wuduk dan dia sujud pada Allah SWT, seluruh hidup dia disujud pada Allah untuk nak syukurkan nikmat iman ini, maka pasti masih dia tak dapat syukurkan kebesaran dan kehebatan iman yang Allah kurniakan pada dia. Tuan-tuan yang mulia, orang tua-tua kita beritahu, kalaulah satu orang dalam kehidupan dia, dia benar-benar dengan ikhlas mengucapkan kalimat iman daripada hati dia, maka syurga untuk dia. Kalau satu orang pernah betul-betul takut kepada Allah sekali dalam kehidupan dia, pasti sekali dia akan masuk syurga Allah SWT. Dan bapa saudara yang mulia, syurga yang paling kecil untuk orang yang paling akhir sekali, yang iman dia sebesar Zahra, adalah 10 kali daripada dunia ini. Dan untuk orang macam ni, di mana selepas itu neraka Allah ditutup, dia akhir sekali masuk syurga Allah, kerana iman dia begitu kecil, sebesar biji sawi. Allah SWT bagi dia syurga 10 kali dunia ini, dan di dalam itu Allah letakkan mahligai untuk dia yang diperbuat daripada mutiara, dan panjangnya mahligai dia, kata ulama, perlu 1000 tahun perjalanan. Ini nilai iman. Betapa besarnya nilai iman. Justru kita tak dapat nak syukur atas kehebatan iman yang Allah kurniakan kita. Dan kita kena sayang, dan kita kena jaga iman ini. Tuan-tuan yang mulia, kalau seluruh dunia ni tak ada lagi orang Islam, seluruhnya orang kafir kecuali seorang yang masih ada iman dalam hati dia, walaupun dia tidak buat satu amal kebaikan pun,
Tapi masih di bibir dia masih sebut Allah, Allah, Allah. Allah SWT masih kekalkan seluruh perjalanan sistem dunia ini. Binatang-binatang dapat makanan mereka, pokok-pokok akan dapat cahaya, dapat hujan, dapat sebagainya, dapat dihidupkan dengan baik. Orang dapat jalan dengan baik. Kerana apa? Kerana satu orang yang ada iman. Tetapi secara yang mulia, kalau orang yang iman ni meninggal, sehingga kan tak ada satu orang lagi pun dalam dunia ni yang ada iman, Allah SWT akan perintahkan Israfil untuk meniupkan sangkakala, sehingga seluruh dunia ini dimusnahkan oleh Allah. Kiamat didatangkan. Tanah-tanah akan dilipat oleh Allah SWT. Gunung-gunung berterbangan seperti debu-debu. Kerana apa? Kerana tak ada orang iman dan Allah kiamatkan dunia ini. Inilah nilai iman. Tuan-tuan yang mulia, kita kena rasa begini. Seluruh dunia orang kufar tak sama dengan satu orang yang ada iman. Seluruh dunia orang-orang Islam tak sama dengan satu Nabi. Seluruh Nabi-Nabi tak sama dengan Nabi SAW. Dan fahamilah, rasailah bahawa kita ni Allah jadikan sebagai umat Nabi SAW. Bagaimana kita nak syukur akan kebesaran nikmat yang Allah kurniakan kita. Tapi kesedihannya, kerosakan yang berlaku dalam diri kita hari ini. Manusia-manusia tahu nilai dunia, manusia tahu nilai benda, manusia tahu nilai emas, manusia tahu nilai perak, manusia tahu nilai duit, manusia tahu nilai rumah, manusia tahu nilai kerja, manusia tahu nilai harta, manusia tahu nilai benda-benda dan semua benda-benda. Hingga kan benda kecil-kecil pun, tali kasut pun manusia tahu nilainya. Tapi hari ini jutaan manusia yang tak tahu apa tu iman. Mereka sudah tidak faham la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Padahal apabila Allah SWT telah hantar Nabi Muhammad SAW ke dunia ni, dari lantik nubuah dengan perintah Allah yang pertama, maka perkara yang pertama yang Nabi usahakan kepada orang-orang situ, orang-orang jahilah, ajak mereka kepada iman. Untuk mereka betul-betul kenal siapa tu Allah. Supaya dalam hati-hati mereka ada kebesaran Allah, ada kudrat Allah, ada kekuatan Allah, ada kehebatan Allah. Inilah perkara yang Nabi usahakan. Di kalangan para sahabat radhiyallahu anhum, sehinggakan dalam hati-hati mereka langsung tidak pandang pada benda. Sehinggakan dalam hati-hati sahabat datang pada keyakinan bahawa dunia ni tak boleh beri apa-apa, pangkat tak boleh beri apa-apa, kekayaan tak boleh beri apa-apa, kerajaan tak boleh beri apa-apa, apa-apa pun tak boleh beri apa-apa. Yang boleh buat apa-apa hanyalah Allah. Inilah iman yang datang pada sahabat-sahabat. Bapa dan saudara, mereka datang pada keyakinan seluruh dunia dan seisinya tidak boleh beri manfaat, tak boleh mudarat. Kerana apa pun yang boleh beri manfaat, yang boleh mudarat hanyalah Allah Ta'ala. Dan inilah iman yang dituntut oleh Allah Ta'ala. Kata Mufti Zainal Abidin rahmatullahi alaihi, kalaulah kita pergi dekat jalan, kita lihat satu ekor ular yang telah dilanggar oleh kereta, penyek, mati. Langsung tak boleh buat apa-apa, dah mati ular. Kita lihat ular ni dan kita yakin 100% dalam hati kita, ular ni langsung tak boleh manfaat, langsung tak boleh beri mudarat. Dan Mufti Zainal Abidin rahmatullahi alaihi beritahu, inilah iman yang dituntut oleh Allah, iman yang matlub yang kita patut wujudkan, sehingga dalam hati kita rasa
seluruh dunia dan segala isi-isinya, daripada ciptaan-ciptaan Allah yang besar-besar, yang kita nampak atau tak nampak, yang kita lihat, yang kita tak lihat, yang kita faham, yang kita tak faham, yang kita tahu, yang kita tak tahu, semua ni tak boleh beri manfaat atau mudarat sebagaimana ular yang mati. Begitulah iman yang dituntut oleh Allah atas tiap-tiap diri pada kita. Sehingga kita rasa hospital tak boleh bagi sihat, doktor tak boleh bagi sihat, obat tak boleh bagi sihat. Yang bagi sihat siapa? Allah. Seluruh dunia nak bagi kita manfaat, Allah nak bagi mudarat yang datang. Seluruh dunia nak bagi kita mudarat, tapi Allah nak bagi manfaat yang akan datang. Apa yang Allah kendaki, yang itulah akan datang. Inilah iman yang dikendaki daripada diri kita. Untuk itulah Nabi SAW berusaha bersungguh-sungguh. Seluruh benda boleh diberi, seluruh benda boleh dikorbankan, seluruh benda boleh dihancurkan atas maksud usaha atas iman ini. Tapi bapa-bapa dan saudara yang mulia, sedihnya hari ini kita dapat kehidupan daripada Allah, siang daripada Allah, malam daripada Allah, makanan daripada Allah, isteri daripada Allah, kehidupan daripada Allah. Semua kita dapat daripada Allah SWT. Tetapi berjuta-juta manusia seluruh alam hidup 60 tahun, 70 tahun di dunia ni, tapi sekalipun mereka tak dapat sujud pada Allah, sekalipun mereka tidak dapat taat perintah Allah. Kenapa? Mereka tak kenal siapa tu Allah. Bapa dan saudara yang mulia, di dunia hari ini ada 7 bilion manusia. Maknanya 7,000 juta manusia di seluruh alam. Dan daripada 7 bilion manusia seluruh alam, 5.5 bilion ataupun 5,500 juta manusia seluruh alam adalah kufur pada Allah, tak kenal siapa tu Allah. Mereka hidup pada Allah, hidup pada Allah, semua daripada Allah, tapi sekali pun tak dapat sujud pada Allah. Mereka tak kenal siapa tu Allah. Dan kalaulah Allah SWT buat keputusan pada hari ini kiamat didatangkan, kalaulah Allah SWT buat keputusan bahawa malam ini kiamat didatangkan, maka pada malam ini 5.5 bilion orang akan masuk neraka Allah SWT. Mereka adalah umat Nabi SAW. 5.5 juta manusia malam ini akan masuk neraka, akan mati dan akan ada murkanya Allah. Kerana mereka tak ada iman langsung pada Allah. Mereka Ramasami, mereka Acong, mereka John, mereka dah apa-apa, mereka tak apa sujud Allah kerana tak kenal Allah. Dan di kalangan orang yang telah beriman, berapa banyak pula yang mereka tidak datang pada amal. Bagaimanakah keadaan mereka di akhirat kalau mereka kekal keadaan begitu? Berapa banyak orang Islam yang hari ini tidak sembahyang, dan mereka dalam keadaan tidak sembahyang, tak sempat tobat dan mati dalam keadaan begini. Berapa banyak orang Islam hari ini yang tak puasa, dalam keadaan tak puasa mereka mati tak sempat tobat pada Allah. Berapa banyak orang Islam hari ini yang ambil riba, dalam keadaan riba tak tobat dan mati. Dan berapa banyak orang perempuan yang berjalan melata di bumi ini, yang Islam pun, yang tak tutup aurat mereka dan tak sempat tobat dan mati dalam keadaan begini. Berapa banyak orang Islam yang zina, dalam keadaan zina tak sempat tobat dan mati dalam keadaan ini. Berapa banyak orang Islam yang minum arak, dalam keadaan minum arak tak sempat tobat dan mati dalam keadaan ini. Dan berapa banyak lagi orang Islam membuat beribu-ribu jenis kemungkaran dan mereka tidak tobat dan mati dalam keadaan begini. Bagaimana keadaan mereka di dalam akhirat? Inilah kerisauan yang kita patut zahirkan dalam diri kita. Hari ini kerisauan kita adalah benda.
Macam mana duit dapat ditambahkan, macam mana pangkat dapat dinaikkan, macam mana kerja dapat dimajukan, perniagaan dimajukan, perbincangan demi perbincangan, fikir demi fikir atas perkara ini. Padahal inilah fikir yang dituntut untuk umat ini. Berapa banyak orang yang masih belum iman, dan berapa banyak orang yang dah iman tapi belum datang beramal. Ini kita berlaku daripada pagi sampai ke malam kita fikir tentang perkara ini. Dan inilah maksud umat Nabi SAW dihantarkan di dunia ini. Bapa dan saudara yang mulia, dalam Quran ada surah Yasin yang kita panggil jantung pada Quran. Kenapa Yasin itu jantung pada Quran? Karena dalam surah Yasin Allah ceritakan tentang kerisauan ini, fikir untuk selamatkan umat. Allah SWT hantar 2 orang Nabi ke satu kampung. Dan kemudian Allah perteguhkan dengan satu Nabi lagi, 3 orang. Jadi umum migas 3 orang. 3 Nabi buat umum migas di kampung. Allah cerita dalam surah Yasin. Mereka pergi rumah ke rumah, ajak kepada agama Allah, ajak kepada kebesaran Allah, ajak kepada iman. Dan akhirnya satu tukang kayu di ujung kampung terima dakwah Nabi-Nabi ini. Cash dia ikut. Dan dia terus seru pada kaum dia. Wahai kaum, ikutlah orang-orang ini. Mereka ada orang-orang yang jujur, orang-orang yang benar. Mereka datang, ajak kita pada kebaikan, langsung tidak minta apa-apa upah di sebalik usaha mereka buat. Dan bila kaum dia dengar tukang kayu ini cakap begitu, kaum dia marah dan pukul tukang kayu ini sehingga mati. Allah cerita dalam Yasin, mati, dipukul oleh kaumnya. Tapi Allah cerita tuan-tuan, orang yang mati ketika buat gash, roh dia tak dimasukkan dalam kubur, terus dimasukkan dalam syurga transit Allah Ta'ala, dimasukkan di dalam burung hijau. Dan di dalam burung hijau ini roh dia dimasukkan, dan kemudian seluruh dunia dibentang, seluruh syurga dibentangkan depan mata dia, dan dia lihat depan mata kepala dia sendiri akan kenikmatan syurga. Dan apa kata dia? Allah cerita dalam surah Yasin, dia kata, alangkah baiknya kalau kaum aku lihat apa yang aku dapat. Orang yang da'i, orang yang bekerja agama Allah, mati pun fikir atas usaha agama lagi. Ini tuan-tuan Allah cerita. Allah suka sangat cerita ni. Allah suka sangat perbuatan ajak orang kepada agama Allah. Sehingga Allah beri kurnia yang begitu tinggi. Inilah kerja kita sebagai umat Nabi SAW. Untuk ajak orang untuk kenal Allah, untuk ajak orang iman kepada Allah, kerana imanlah benda yang paling bernilai di sisi Allah. Nabi Nuh AS, kita biasa juga dengar dalam Quran. Dalam Quran 1/3 adalah uslub al-qisas, kisah-kisah, cerita-cerita. Allah buat begitu kerana fitrah manusia mudah faham dengan tengah cerita. Maka 1/3 pada Al-Quran cerita-cerita peristiwa yang dulu dan yang akan datang. Allah cerita supaya mudah untuk kita faham apa yang Allah kehendaki. Nabi Nuh AS buat dakwah, tuan-tuan yang mulia, 950 tahun. Allah cerita dalam Quran, Laila wan nahar, malam dan siang, siang dan malam. Maknanya siang dan malam Nabi Nuh buat usaha untuk ajak kaum dia pada agama Allah, ajak kaum dia pada iman. Dan selama 950 tahun 83 orang beriman kepada Allah. Tak ada satu jemaah tunai pun, no cash jamaat. Maknanya kalau 950 tahun tu bagi dengan 83 orang, bermakna 11 tahun satu orang dapat hidayat, 11 tahun satu orang dapat hidayat.
Tetapi bapa dan saudara yang mulia, ulama-ulama kita beritahu, walaupun dalam keadaan begini, tak ada kes jamat, 83 orang saja yang beriman kepada Allah, sedikit pun jazbah Nuh AS tidak turun dalam menjalankan kerja dakwah ilallah. Sehingga kan Nuh AS beritahu, Ya Allah, aku dakwah mereka sama ada sembunyi-sembunyi ataupun terang-terang, Ya Allah. Aku dakwah mereka malam ataupun siang, Ya Allah. Aku dakwah kaum aku, Ya Allah, hari-hari, Ya Allah. Dan kalau mereka lari pada aku akan kejar mereka supaya aku dapat sampaikan kepada kalimat imanmu, Ya Allah. Dan kalau mereka tutup telinga-telinga mereka, Ya Allah, aku akan jerit kuat-kuat supaya mereka dengar akan seruan kamu, Ya Allah. Tapi mereka masih tak mau iman kepada kamu, Ya Allah. Ulama beritahu 83 orang beriman, 950 tahun Nabi Nuh AS usaha. Sikit pun semangat Nuh tak turun. Sebab Allah SWT telah letakkan dalam hati Nabi-Nabi AS tentang pentingnya iman, pentingnya usaha atas agama, pentingnya dakwah. Kerana Nabi Nuh tahu apabila orang tak datang pada iman, mati saja neraka Allah. Ada kerisauan itu, kesedihan atas umat. Atas maksud ini juga Allah hantar kita. Dan kita faham kita sebagai umat Nabi SAW, Nabi Muhammad SAW sebagai khataman Nabiin, Nabi yang akhir. Dan Nabi Muhammad SAW sebagai rahmatan lil alamin, rahmat untuk seluruh alam. Bagaimana dua ayat ini dapat disempurnakan? Dua ayat ini dapat disempurnakan apabila umat Nabi SAW ambil tanggungjawab buat kerja dakwah. Ini sahaja perkara ini dapat disampaikan. Bila semua kita dalam majlis ini bangun atas agama Allah, barulah perkara ini akan terlaksana. Kita kena bertebaran seluruh alam dengan satu seruan, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Seluruh alam kita mau pergi, tuan-tuan, ajak beragama Allah, ajak orang iman kepada Allah. Kita nak pergi jumpa orang ke orang, kampung ke kampung, bandar ke bandar, negeri ke negeri, negara ke negara, benua ke benua, dengan satu usaha, satu kalimah yang kita ajak mereka, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini kerja kita, tuan-tuan. Saya baru balik daripada Surinam, tuan-tuan. 4 bulan, tuan-tuan. Kalau tuan-tuan pergi, tuan-tuan akan nangis. Kita pergi gas, pergi rumah orang Jawa, tuan-tuan. 80% orang Surinam di Amerika Selatan adalah bangsa Jawa yang dibawa oleh orang Belanda ke sana untuk kerja di ladang-ladang tebu. Bila pergi gas, jumpa dia orang, Assalamualaikum, kami saudara kamu daripada Malaysia, sama-sama Islam, sama-sama ucap kalimah La ilaha illallah Rasulullah. Apa jawab? Dia kata, minta maaf, saya tak boleh dengar. Sebab apa? Minggu lepas baru saja masuk Kristian. Pergi lagi satu rumah, baru 2 minggu masuk Kristian. Jemaah kami lambat sikit, orang mati buta kepada Allah. Ini keadaan umat, tuan, yang seluruh kehidupan Nabi selepas dapat nubuat, Nabi korbankan untuk ajak manusia pada iman. Tapi atas kelalaian kita hari ini, kita tak tahu ini kerja kita, sehingga kan umat jauh dari agama Allah. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan pergi, rasalah perasaan tuan-tuan macam mana. Semayang Jumaat yang pertama kami semayang di masjid tu, 8 orang saja semayang Jumaat. Masjid kedua 10 orang. Ada masjid 20 orang. Sepanjang kami keluar 4 bulan di Surinam, masjid yang paling hebat sekali 60 orang semayang Jumaat. Jumpa orang-orang dah tua, tuan, 70 tahun orang Islam, tak ngerti ucap syahadah. Kalau mati bagaimana kerana ambil ke sisi Allah? Ini kerja, tuan-tuan, yang Nabi korbankan seluruh hidup Nabi selepas Nabi nubuah tu buat kerja ini.
Untuk nak ceritakan ini, satu cerita di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di Mekah pun ada zaman yang musim macam kita tak ada. Musim panas, musim hujan. Di sana ada musim sejuk, musim panas. Ada 4 musim. Jadi satu ketika di musim sejuk, kita tak faham sejuk macam mana tuan. Siapa dah pernah pergi negeri yang sejuk boleh faham. Sejuk sampai kat tulang. Tuan-tuan yang mulia, satu ketika Mekah dalam keadaan musim sejuk dan angin bertiup kencang dan malam gelap gulita, tak ada lampunya kita hari ini. Kata ulama, kalau dihulurkan tangan, jari pun tak nampak. Begitulah kegelapan Makkah ketika itu. Angin bertiup kencang sehingga kan seluruh Mekah dalam keadaan lengang, deserted, tak ada siapa pun ada di jalan-jalan kerana cuaca begitu tidak mengizinkan. Begitu buruk sekali keadaan cuaca. Dan ketika itu Mus'ab bin Umar radhiyallahu anhu belum lagi terima Islam. Dia dengan sahabat-sahabat dia berenam main trup di dalam satu kemah dengan keyakinan dalam hati-hati mereka tak ada siapa pun akan ganggu mereka. Cuaca begitu sejuk, cuaca begitu dahsyat, angin tiup kencang. Kalau siapa faham tentang angin tiup kencang, maknanya wind chill factor dia tinggi. Walaupun kalau suhu dia kosong, dengan anginnya tiup kencang, suhu dia jadi rasa seolah-olah tolak 10 degree Celsius. Begitu maksudnya dengan angin bertiup kencang. Macam kita panas, pasang kipas boleh terasa sejuk. Kerana apa? Kerana angin yang tiup. Jadi bila kat luar dalam keadaan winter, angin tiup kencang, memang tak boleh tahan dia punya sejuk, tuan-tuan. Tak ada siapa pun ada tengah-tengah jalan. Mus'ab bin Umar main truk dengan kawan-kawan dia dengan penuh yakin tak ada orang yang ganggu. Ketika mereka tengah main, tuan-tuan, tiba-tiba mereka dengar pintu diketuk, pintu kemah diketuk. Mus'ab terkejut, apa hal ni? Maka Mus'ab pun pergi ke pintu untuk nak lihat apa hal. Dan bila Mus'ab bin Umar radhiyallahu anhu ketika itu yang belum Islam, buka saja pintu, di depan pintu kemah dia berdiri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi cakap kepada Umar, Mus'ab, wahai Mus'ab, ucaplah la ilaha illallah, kamu akan dapat kejayaan. Terkejut Mus'ab bin Umar. Saat dan ketika itu juga Mus'ab bin Umar beriman kepada Allah, dan semua kawan-kawan dia 5 orang pun beriman kepada Allah. Dalam keadaan seluruh Mekah sunyi sepi, dalam keadaan Mekah semua orang duduk di rumah kerana tidak sanggup keluar. Baginda Nabi SAW, kekasih Allah, Nabi Sayyidul Mursalin, pergi pintu ke pintu untuk ajak orang beriman. Inilah usaha Nabi. Kita kena faham kenapa kerisauan Nabi sampai macam tu. Sebab Nabi faham Allah dah letakkan kasih Nabi pada umat. Dan Nabi tahu apabila orang tak datang beriman, dia akan seksa, akan menderita, kehidupan akhirat dia akan musnah. Dan kehidupan akhirat adalah kehidupan yang kekal abadi. Zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, di musim haji, orang-orang kufar pun pergi haji. Dan ketika orang-orang kufar buat haji di mana-mana, di Minar, Nabi SAW akan pergi ke kabilah untuk ajak orang iman kepada Allah. Siapa yang duduk bukit atas bukit akan nampak satu orang bergerak sana, bergerak ke kemah ni, bergerak sini, bergerak ke sini. Siapa dia? Nabi SAW. Dan bila Nabi pergi tempat-tempat ini, Nabi dihina, Nabi dicaci, Nabi dibalik debu, Nabi dikutuk, Nabi dicaci, dihina, tuan-tuan. Ada Nabi pergi pada satu kabilah, Nabi usaha ajak mereka beriman. Dan bila Nabi usaha-usaha dan tak nampak cara kabilah itu terima agama Allah,
Maka Nabi SAW pun beredar pada situ. Naik unta dia. Dan ketika itu satu orang pemuda daripada kabilah itu telah ambil kayu dan cocok punggung unta Nabi SAW, sehingga unta itu kesakitan melompat sehingga kan Nabi tercampak dan tersembam ke bumi. Seluruh tubuh Nabi penuh dengan debu-debu. Seluruh tubuh Nabi lembab-lembab. Atas maksud apa yang Nabi beritahu macam ni? Supaya kita semua dapat hidayat daripada Allah. Everything can be given. Semua benda boleh dibagi, semua benda boleh dikorbankan untuk datangkan pada hidayat. Inilah pentingnya usaha atas hidayat. Inilah pentingnya usaha atas dakwah agama Allah. Dan bila Nabi balik rumah dia, anak baginda sallallahu alaihi wasallam lihat bapa dia dalam keadaan macam itu, menangis. Dia kata, wahai ayahnya, wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam, kenapakah semua perkara ini boleh berlaku pada kamu? Macam mana kamu pada wasak dan melembab? Macam mana semua perkara ini boleh berlaku atas kamu? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam beritahu, wahai anak, jangan kamu bimbang. Kita kalau anak kita nangis, kita pujuk, nanti abah belikan mainan. Tapi Nabi SAW pujuk pada anak dia, wahai Fatimah, jangan kamu bimbang. Nanti satu hari agama yang bapa kamu bawa akan pergi ke semua rumah-rumah, rumah kayu atau rumah batu, agama akan datang. Dan ulama beritahu waktu itu belum sampai lagi. Dan ulama kita beritahu waktu itu akan sampai dekat masa lagi. Kalau Allah panjangkan usia kita, kita akan dapat lihat dengan mata kepala kita sendiri. Agama akan masuk semua rumah-rumah. Untuk tua kita beritahu perkara ini akan berlaku dekat dah. Dan alangkah untungnya kalau kita digunakan oleh Allah jadi asbab agama datang semua rumah. InsyaAllah tuan-tuan ya. Ini kita kena fikir, kena usaha atas perkara ini tuan-tuan. Bagaimana Nabi SAW, maknanya daripada kehidupan Nabi SAW, daripada kehidupan sahabat-sahabat, semua benda boleh dibagi. Pak saudara Nabi SAW, Sayyidina Hamzah lalu, kita biasa dengar cerita ni, tapi kita mau ulang-ulang-ulang. Kenapa? Supaya betul-betul titikkan dalam hati kita betapa orang-orang dahulu korbankan segala-galanya untuk agama Allah. Pak saudara Nabi Muhammad SAW, Sayyidina Hamzah, dia dengan Nabi Muhammad SAW adalah pak saudara dengan anak saudara, tetapi umur sama, dilahirkan lebih kurang waktu yang sama. Ketika bapa Nabi SAW Abdullah kahwin dengan Aminah, pak atuk Nabi SAW, iaitu Abu Muttalib juga kahwin dengan seorang perempuan dan dapat anak, iaitu Sayyidina Hamzah radhiyallahu dan Abdullah dan Aminah dapat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mereka dibesarkan juga mula-mulanya dengan susu ibu yang sama. Jadi hubungan Nabi dengan Sayyidina Hamzah itu dahsyat sekali, cintanya. Dan apa-apa yang berlaku tuan-tuan, di peperangan Uhud, Sayyidina Hamzah telah ditombak oleh Wahsy, dan kemudian kita tengok apabila selepas habis perang Uhud, Nabi SAW tengok pada jenazah Hamzah radhiyallahu, Nabi menangis. Telinga dikerat, hidung dipotong, mata dicongkel, dada dibelah, hati dikeluarkan, barang-barang dalam lingkungan, badan-badan, tangan-tangan semua dikelar-kelar. Dalam keadaan begitu Nabi tengok, Nabi meraung. Ketika itu syariat menghalang daripada menangis kuat-kuat, tidak wujud lagi. Jadi Nabi mengaum, melihatkan pak saudara yang dia kasih dalam keadaan begitu. Sehingga kan apa yang berlaku tuan-tuan, tak ada dalam sejarah kemanusiaan satu jenazah disolatkan sebegitu banyak bagaimana Nabi SAW sembahyangkan Sayyidina Hamzah radhiyallahu. Bapa dan saudara yang mulia, Allah SWT, apa nama ni, Nabi SAW sembahyang solat jenazah untuk Sayyidina Hamzah sebanyak 70 kali. 70 kali Nabi solat jenazah kepada Hamzah, kerana cintanya Nabi kepada Hamzah. Sehingga Allah dan Jibril pujuk pada Nabi SAW, beritahu bahawa di sisi Allah, bahawa Hamzah adalah harimau Allah. Allah pujuk Nabi, kerana Nabi itu sedih sekali.
Kenapa semua ini berlaku, tuan-tuan? Bukan kerana perkara lain, semata-mata atas masuk iman, atas masuk hidayat, supaya manusia dapat kenal Allah. Semua benda dikorbankan. Dan nak ceritakan tentang korban ini, tuan-tuan, orang yang bertanggungjawab terhadap kesyahidan 70 sahabat-sahabat di Uhud yang merancang semua perkara ini adalah Khalid bin Walid radhiyallahu anhu. Ketika itu dia belum beriman kepada Allah. Dia yang melihat keadaan itu dan dia yang merancangkan strategi untuk masuk daripada bukit belakang itu untuk serang sehingga 70 sahabat syahid. Sahabat-sahabat awalin syahid dekat Uhud asbab perancangan Khalid bin Walid. Tetapi tuan-tuan yang mulia, apabila selepas perjanjian Hudaybiyah dan setahun lepas tu Nabi SAW boleh pergi buat umrah. Apabila Nabi SAW sampai Mekah, Nabi cari Khalid bin Walid. Khalid bin Walid dah lari. Nabi cari, tanya pada adik Khalid bin Walid, iaitu Walid bin Walid yang telah beriman kepada Allah. Dan cakap pada Walid bin Walid, mana abang kamu? Saya heran macam mana satu orang sehebat Khalid bin Walid masih belum dapat datang pada agama Allah, belum datang pada iman. Dan selepas habis umrah, Nabi balik ke Madinah. Dan Khalid bin Walid datang balik semula ke Mekah. Dan apabila Khalid bin Walid dapat tahu yang Nabi SAW bertanya tentang ehwal dia secara peribadi, secara khusus, dan Nabi cakap tentang bagaimana Khalid tidak datang lagi pada iman, maka dinding-dinding kebatilan yang ada dalam hati Khalid bin Walid jadi runtuh. Dinding-dinding kekufuran yang ada dekat hati Khalid bin Walid jadi runtuh. Dan Khalid bin Walid terus bertolak untuk pergi ke Madinah untuk datang pada iman. Dia cari 6 orang, beritahu dia 6 orang apa hasrat dia nak pergi ke Madinah. Dan akhirnya 2 orang yang juga pemusuh Islam ketika itu telah ikut Khalid bin Walid untuk pergi ke Madinah. Antara yang tak ikut ialah Ikramah bin Abu Jahal, yang ketika itu masih kufur dan dia kata seluruh Mekah masuk Islam, namun aku tidak akan datang pada Islam. Dan tuan-tuan yang mulia, Khalid bin Walid radhiyallahu anhu pergi ke Madinah, jalan. Dan apabila berita tentang kedatangan Khalid bin Walid untuk terima iman disebarkan di Madinah, orang pergi husuli rumah-rumah beritahu Khalid bin Walid sekarang telah datang untuk kepada agama Allah. Beritahu kepada orang Madinah, Khalid bin Walid telah datang untuk terima agama Allah. Orang yang bertanggungjawab atas sebab 70 orang isteri-isteri jadi janda. Orang yang bertanggungjawab 70 keluarga yang hilang bapa mereka jadi yatim. Dan apabila makin hampirnya Khalid bin Walid kata dalam hati dia, bagaimana aku akan hadapi orang Madinah? Saya bertanggungjawab atas kematian begitunya ramai sahabat-sahabat. Berapa banyak yang jadi janda, berapa banyak yang jadi yatim. Dan bila saja Khalid bin Walid sampai di ufuk di Madinah, apa yang berlaku, tuan-tuan? Orang-orang Madinah semua keluar pada rumah-rumah mereka untuk sambut Khalid bin Walid. Bila Khalid bin Walid datang, kanak-kanak yang dijatimkan datang ramai-ramai yang cakap, marhaban ya Khalid, marhaban ya Khalid, selamat datang wahai Khalid. Seolah-olah dalam hati-hati kanak-kanak ini, tak apalah saya jadi anak yatim, biarlah bapa saya mati, tapi atas masuk hidayat kami redha. Itulah perasaan yang ada pada kanak-kanak ketika itu. Everything can be given for the deen. Dan kemudian wanita-wanita pun keluar dan beritahu kepada Khalid bin Walid, marhaban ya Khalid, marhaban ya Khalid, selamat datang Khalid, selamat datang pada iman. Seolah-olah janda-janda ini beritahu, tak apalah suami saya mati, tapi atas masuk hidayat kami redha. Keadaan itu apabila berlaku,
Khalid awalnya yang ketika itu melihat orang sambut dia dengan wajah yang berseri-seri. Khalid awalnya kata, alangkah bagusnya bumi Madinah ni megah supaya aku jatuh dalamnya. Aku tak sanggup jumpa orang-orang Madinah. Saya cerita ini tuan-tuan kenapa tak tunjukkan apa keadaan suasana di Madinah. Suasana Madinah maknanya dah wujudkan mahul di mana apa pun kesusahan datang, semua mereka redha atas maksud hidayat, atas maksud agama. Yang dia kita kena faham. Asbab-asbab boleh dikorbankan. Kerja boleh dikorbankan, harta boleh dikorbankan, sehingga kan basic necessity pun boleh dikorbankan. Wasal masuk agama Allah. Semasa perang Tabuk, ekspedisi Tabuk yang akhirnya tak jadi perang, Nabi SAW telah beritahu pada sahabat-sahabat tentang takazah di Tabuk. Selalunya dia orang pergi keluar jalan Allah, Nabi tak beritahu pun. Jom kita keluar. Dia orang pun keluar, sahabat-sahabat keluar. Kadang-kadang tanya sendiri, ke mana kita nak pergi ni? Tak tahu. Tapi sebab Tabuk ni BBNJ, belanja besar negeri jauh, maka Nabi SAW beritahu pada sahabat suruh tingkatkan pengorbanan mereka. Everything should be given. Dan apa yang berlaku tuan-tuan, Abu Bakar radhiyallahu anhu telah bawa segala-galanya. Tanggalkan baju dia pun ditanggalkan, dan dia pakai baju goni, butang pun diberi, sehingga kan dia pakai duri. Dan sembah pada Nabi SAW beritahu, ni yang saya korbankan untuk Tabuk. Nabi SAW tanya kepada Abu Bakar, apa yang kamu tinggalkan untuk keluarga kamu? Maka Abu Bakar kata, Allah dan Rasulnya. Semua, everything is given. Allah suka sangat perbuatan ini. Allah secara pribadi beri salam pada Abu Bakar dan perintahkan semua malaikat pakai di langit pakai pakaian seperti Abu Bakar. Allah suka orang yang buat pengorbanan untuk agama. Tapi di sebalik cerita Abu Bakar ada satu orang sahabat lagi yang bernama Salman Al-Syari radhiyallahu anhu. Dia satu orang yang kodong. Satu tangan dia kodong, satu kaki dia kodong. Dan apabila takazah dibentangkan, dia pun nak sambut takazah ini. Maka dia pun pergi kepada sumpah satu orang Yahudi dan beritahu yang dia nak keperluan, dia nak kerja, nak dapatkan gaji. Maka orang Yahudi itu kata pada Salman Asy'ari, kamu siramlah pokok kurma aku. Tuan-tuan yang mulia, saya nak beritahu, orang yang nak siram pokok kurma ni, tangan sebelah, kaki sebelah, dan perigi di Mekah bukan macam perigi kat sini, air dia dekat, tidak, air dia dalam. Dan dia gunakan, dia turunkan dengan sebelah tangan beldi tu untuk ambil air, dan sebelah lagi dia gunakan gigi dia untuk gigit tali tu. Bila gigi ditarik dan gigi digigit, gunakan gigi untuk gigit tali tu, dan tangan sebelah dibuat ditarik sehingga bibir pecah, gusi-gusi pecah, gigi pun patah. Daripada pagi sampai petang, dan bila petang hari, dia dapat upah satu genggam kurma. Dan kemudian Salman Asy'ari radhiyallahu anhu dengan malu-malu pergi kepada Nabi SAW dan tunjukkan ini sumbangan dia untuk peperangan Tabuk. Apabila Nabi tengok, Nabi suka sangat, dan Nabi ambil kurma tu dan letak tempat yang paling tinggi. Bukan kerana kurma tu bernilai, tapi Nabi nilai pengorbanan diberi untuk agama Allah. Itu yang Allah nak tengok. Allah nak tengok pengorbanan yang diberi. Abdullah bin Maktum radhiyallahu satu orang yang buta, tapi kadang-kadang buta pun datang masjid berjemaah, dan Abdullah bin Maktum pun keluar di jalan Allah. Apa yang orang buta boleh buat untuk keluar jalan Allah? Tetapi dia jalan juga keluar jalan Allah. Akhirnya dia tersepak batu dan tersebab. Dan atas
susah payah ni, Allah cukup gembira, Allah banggakan di depan malaikat. Kau lihatlah kepada hamba-Ku dan keadaan buta pun sanggup buat korbanan untuk agama Allah. Jadi apa yang saya nak beritahu? Everything is given. Semua perkara dikorbankan untuk hidayat. Supaya kita ni dekat Malaysia pun, supaya umat seluruh dunia dapat kenal siapa tu Allah. Bukan saja orang lelaki, wanita pun. Apabila Nabi SAW dapat nubuah daripada Allah, balik rumah, Nabi takut. Maka Khadijah hadir bersama-sama Nabi, seributkan. Dan kemudian Nabi cakap dengan kebimbangan, Allah perintahkan Nabi untuk jadi Nabi. Dalam keadaan seluruh dunia tak kenal siapa tu Allah, macam mana dia nak ajak orang beriman? Maka isteri Nabi SAW, Khadijah, beritahu, ya Rasulullah, ya suamiku, sekiranya kamu orang yang pertama untuk usaha atas iman, kau saksikanlah aku orang yang pertama untuk terima iman. Daripada sejak azali lagi Allah dah tunjukkan tertib dakwah ini, tertib agama ini, ialah isteri juga rakan kongsi untuk buat kerja dakwah. Isteri bukan rakan kongsi untuk makan minum, untuk hubungan seks, bukan rakan kongsi untuk jaga anak ataupun jaga rumah. Itu adalah keperluan, kebahagiaan padanya. Tapi isteri adalah rakan kongsi dalam kerja dakwah. Sehingga dia lalu beri seluruh harta dia, seluruh kehidupan dia sebab untuk agama. Apabila nak meninggal dunia, tak ada apa-apa lagi daripada Khadijah. Nabi pergi ziarah Khadijah pada saat-saat akhir Khadijah nak meninggal dunia. Khadijah menangis. Nabi lihat, Nabi pun menangis. Satu wanita yang kaya raya dalam keadaan macam ni, seluruh harta habis, kurus, tak cukup makan. Dan Nabi pujuk pada Khadijah, wahai Khadijah, janganlah kamu menangis. Makin kuat Khadijah menangis. Dan kemudian Khadijah radhiyallahu beritahu pada Nabi SAW, ya Rasulullah, saya akan berhenti nangis kalau kamu setuju untuk tunaikan dua hajat aku. Aku minta kamu dua perkara. Maka Nabi SAW tanya, wahai Khadijah, apa yang kamu hendaki? Maka Khadijah radhiyallahu anha beritahu pada Nabi SAW, ya Rasulullah, apabila maut datang pada diriku, aku nak kau kapankan aku dengan jubah kamu. Itu permintaan Khadijah radhiyallahu anha. Siapa dia? Nabi kata wanita yang paling hebat di dunia adalah Khadijah radhiyallahu anha dan juga Maryam radhiyallahu anha. Ini wanita yang paling hebat. Dan kemudian Nabi setuju. Kemudian perkara yang kedua, Khadijah beritahu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, apabila aku dah mati dan dikapankan, kau matakkan jenazah aku di dalam kubur. Saya nak minta satu perkara daripada kamu. Bila kamu letakkan jenazah aku dalam kubur, janganlah kau terus balik. Aku nak kau tunggu kat sini sehingga Munkar Nakir datang dan jawabkan bagi pihak aku soalan-soalan Munkar Nakir. Dan Nabi setuju. Khadijah dalam keadaan begitu, takut nak jawab soalan Munkar Nakir. Pas seluruh Nabi korbankan untuk agama Allah. Dan apabila Khadijah radhiyallahu telah meninggal dunia, dia dikapankan dengan jubah Nabi SAW dan kemudian dia tak lihat-lihat. Dan Nabi tunggu. Dalam satu jangka masa yang sangat panjang, tak balik-balik Nabi SAW. Dan kemudian Jibril AS pun datang dan cakap kepada Nabi SAW, wahai Muhammad SAW, kenapa kamu tak balik? Kenapa kamu duduk kat sini? Maka Nabi SAW beritahu, wahai Jibril, saya dah janji pada Khadijah radhiyallahu anha bahawa dia beritahu pada saya kalau boleh tunggu di kubur dia sehingga kamu Munkar datang untuk jawabkan soalan Munkar Nakir bagi pihak dia. Dan apa kata Jibril salam? Wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, gembira sangat Allah SWT pada Khadijah atas pengorbanan Khadijah. Sukanya Allah atas Khadijah radhiyallahu anha sehingga kan Allah SWT sendiri yang menjawabkan soalan Munkar Nakir bagi pihak Khadijah radhiyallahu anha.
Dan sumber kegembiraan Allah, sumber kegembiraan Nabi bukan atas perkara lain. Sumber kegembiraan Allah dan Nabi atas pengorbanan yang diberi untuk kerja dakwah, atas pengorbanan yang diberi untuk atas kerja agama. Sebab itulah sahabat-sahabat diredai oleh Allah. Bukan kerana mereka sembahyang hebat-hebat, bukan kerana apa pun, tetapi kerana mereka semua datang pada baca, datang pada kefahaman bahawa semua perkara boleh dikorbankan untuk kerja agama, untuk kerja dakwah, untuk kerja hidayat. Atas sebab inilah Allah suka semua sahabat-sahabat, dan Allah jadikan ini asbab untuk majukan agama. Dalam masa yang singkat, agama tersebar seluruh alam. Ribu-ribu orang datang pada iman. Dan bapak-bapak dan saudara yang mulia, pokok iman yang ditanam oleh Nabi SAW, yang dibajai dengan tangisan Nabi SAW dan darah Nabi SAW, pokok iman yang ditanam oleh Nabi SAW, yang dibasahi dengan air mata sahabat-sahabat, tabiah-tabiah dan kanak-kanak zaman Nabi SAW, dan dengan darah-darah sahabat, dengan darah-darah tabiah. Sekarang pokok iman ini telah kering, telah layu. Sebab apa? Kita umat Nabi SAW hari ini dah tak faham kerja dakwah, tanggungjawab kita. Kita dah tak tahu ini kerja kita. Kita dah tak tahu ini maksud hidup kita. Kita rasa keperluan kita, hidup kita. Tuan-tuan, bayangkan satu orang pelajar, dia pergi ke England, kemudian dia belajar, ambil ijazah kejuruteraan. Habis ijazah kejuruteraan, dia ambil master dalam kejuruteraan. Habis master kejuruteraan, dia ambil PhD dalam kejuruteraan. Dapat PhD dalam kejuruteraan. Kemudian balik ke Malaysia, dan kemudian dia pergi pasar malam jual sayur. Apa orang kata? Ini gila. Adakah ada PhD kejuruteraan jual sayur kat pasar malam? Ini orang tak betul. Dan sebenarnya tuan-tuan, inilah keadaan umat hari ini. Allah dah jadikan kita kutub hayat umat. Umat terbaik kerana kita diberi tanggungjawab kerja dakwah, kerja Nabi. Kita sambung kerja Nabi. Ini kerja kita yang bolehkan kita. Tapi hari ini umat kata, kerja saya cikgu, kerja saya peniaga, kerja saya petani. Jika orang rendah-rendah berkata, kerja saya sapu sampah. Tapi mereka tak tahu, kerja mereka ini kerja dakwah, kerja Nabi. Mereka dah tak tahu ini maksud hidup mereka. Mereka rasa keperluan itu sebagai maksud hidup. Alangkah peliknya, alangkah sedihnya, alangkah teruknya, alangkah gilanya bila kita faham keadaan macam ni. Tuan-tuan, kerja kita di dakwah. Hari ini kadang-kadang orang tak sembahyang, dia sedar, dia tobat. Ada orang buat zina, dia sedar, dia tobat. Tapi hari ini orang tak tobat kerana dia tak buat kerja atau masuk kerja ni dia dihantar di dunia, iaitu buat kerja dakwah Allah. Kita tak buat dakwah, kita tak rasa apa-apa pun. Dan kita kadang-kadang kalkun pun tuan-tuan, tak tunaikan hisap, kita rasa tak ada apa-apa. Kita tak keluar tahun ni 40 hari pun tak rasa apa-apa. Kita tak keluar 4 bulan pun tak rasa apa-apa. Kita rasa ini semua kecil-kecil aja. So atas masuk ini tuan-tuan, saya seru pada diri saya dan tuan-tuan semua, marilah kita bangkit atas kerja agama Allah. Ini yang dikehendak Allah, ini yang sukakan Allah. Wallahi tuan-tuan, sebagaimana Allah telah tolong Nabi dan sahabat-sahabat, pertolongan Allah yang sama akan datang kepada kita. Apa kita buat kerja yang sama ini buat oleh Nabi dan sahabat-sahabat. Apa dia kerja? Inilah kerja dakwah. Pergi rumah ke rumah, pergi kampung ke kampung, pergi negeri ke negeri, negara-negara, pujuk, rayu orang kepada iman. Ajak orang, mengambil kepada mereka, mengajar kepada mereka, pegang kaki mereka, pegang lutut mereka, datanglah kepada iman. Inilah kerja, tuan-tuan, yang kita kena faham. Ini kerja kita. So, bismillah. Dekat nama Allah, tuan-tuan, tunjuk kepada Allah yang kita nak pakai agama Allah, yang kuasa Allah yang kita nak tunaikan. Inilah yang kita boleh tunjuk kepada Allah di akhirat. Tolong tuan-tuan, jangan lihat ada duit tak ada duit. Yang penting penerimaan Allah. Kalau Allah terima untuk kita keluar jalan Allah,
Ada duit, tak ada duit, ada cuti, tak ada cuti. Kalau Allah dah terima kita, pasti sekali Allah selesaikan semua asbab-asbab ini. Allah boleh buat dengan asbab, Allah boleh buat tanpa asbab, dan Allah boleh buat bertentangan dengan asbab, tuan-tuan. Ya Allah nak lihat hati-hati kita. Ada tak dalam hati kita keinginan untuk buat usaha atas nama Allah? Kalau ada, wallahi Allah boleh bagi hidayah pada kita dan kita keluar. Dan kalaulah kita keluar dan kita buat usaha jadi asbab hidayat, Nabi SAW beritahu kepada Ali radhiyallahu, wahai Ali, sekiranya usaha kamu Allah bagi satu orang hidayat, cukup untuk bekalan kamu di akhirat. Ini kerja yang kita kena buat. Bismillah, semua orang kena bagi nama, semua orang kena bagi azam. 4 bulan 40 hari tunai, tuan-tuan. Di Suriname ada takaza, di Trinidad ada takaza, di England ada takaza, di mana-mana seluruh alam. Sekarang umat berdua-dua menuju neraka Allah. Takkanlah kita duduk diam kat sini dengan keadaan seronok dengan adat ini. Kata Maulana Umar rahmatullahi alaihi, tuan-tuan, Maulana Umar rahmatullahi alaihi beritahu, dia kata, tuan-tuan, tolonglah, janganlah untuk usaha keperluan satu orang isteri dan 3 orang 4 orang anak. Untuk keperluan satu isteri, 3-4 orang anak sudah cukup untuk halang kita daripada buat usaha untuk hidayah 7 bilion manusia seluruh alam, tuan-tuan. Takkanlah kata nak cebok kerja, nak bagi nafkah kat isteri dan anak 2-3 orang ini, menghalang kita daripada maksud hidup kita sebenarnya, iaitu usaha manusia dapat hidayah. Bagaimana kalau mati tanpa iman, tuan-tuan? Kalau kita tengok satu rumah terbakar di pinggir, tolong rumah saya terbakar, kita apa yang kita buat? Kita akan tinggalkan cuba bantu rumah dia terbakar. Sekarang bukan satu rumah terbakar, tuan-tuan, berjuta-juta orang menuju neraka Allah. Orang hari-hari ribu orang mati tanpa ibadah hari ini, tuan-tuan, seluruh alam. Takkanlah kita duduk kat sini senang-senang, tuan-tuan. Orang meninggal menuju neraka, tuan-tuan. Kita faham asap neraka, tuan-tuan. Tolong, tuan-tuan, kita bangkit, tuan. Jangan lihat kebenaran ini, tuan-tuan. Lihat, tuan-tuan, takaza depan kita. Bismillah, tuan-tuan. Bagi nama, tuan-tuan. Haji lagi, Maulana Idamul Hasan rahmatullahi alaihi, dia beritahu, tuan-tuan, kita baru lihat diri kita seorang karkun, tuan-tuan, orang yang berusaha atas agama. Ada kayu pengukurnya kalau kita tu betul, tuan-tuan. Kalau kita tengok semua benda ada kayu pengukur. Tak tahu demam tak demam, tembus stand, tuan-tuan. Tak tahu kereta tu laju tak laju, tembus dia punya speedometer, tuan-tuan. Dan nak tahu karkun tu betul tak betul, tuan-tuan, kata Maulana Idamul Hasan rahmatullahi alaihi, apabila takaza didatangkan dan dibentangkan depan kita, dan kita pun terus gunakan diri dan harta kita untuk sambut takaza, ini tanda kita karkun yang betul, yang sihat, yang atas landasan, yang dikenali oleh Allah. Tetapi apabila takaza datang, kita cuba sembunyikan harta dari kita supaya tidak digunakan untuk tunaikan takaza. Kita simpan harta dari diri kita, jangan ditunaikan untuk takaza. Ini tanda karkun itu ada penyakit, tuan-tuan. So, tuan-tuan, inilah takaza sekarang seluruh alam. Hari kita kat Malaysia Muda dah bentangkan takaza untuk orang Malaysia. Bukan 4 bulan sekali semua hidup, 40 hari tiap-tiap tahun. Takaza yang baru dibentangkan 4 bulan tiap-tiap tahun, tuan-tuan. Siapa azam untuk 4 bulan tiap-tiap tahun? Bismillah, bagi nama, tuan-tuan. Bagi lagi nama, tuan-tuan. Tunai, tuan-tuan, 4 bulan. Negara-negara jauh, tuan-tuan. Ini takaza untuk Malaysia. Takaza ini tidak dibentangkan di Suriname, tidak dibentangkan di Trinidad, tapi takaza ini dibentangkan dekat Malaysia. Kerana orang Malaysia dah sampai tahap untuk serah diri untuk nama Allah. Dah boleh dah. Inilah tahap usaha orang-orang yang dibenarkan oleh Allah. Macam sahabat-sahabat dahulu, semua mereka bagi sekurang-kurangnya 4 bulan di jalan Allah setahun. So, bismillah, tuan-tuan. Bagi nama lagi, tuan-tuan, kita masih perlu, tuan-tuan, banyak jemaah nak dihantar, tuan-tuan. Bismillah. Bangun lagi dah. 40 hari, tuan-tuan. 40 hari. Bismillah. 40 hari. Maulana Ismail. Semoga Allah terima, tuan-tuan. Yang dah bagi nama, sebab Allah terima diri kita. Allah keluarkan kita. Bukan duduk di kertas saja, tapi Allah tunaikan kita, keluarkan kita dan gunakan diri kita. Supaya Allah terima kita. Harta diri itu agama Allah. Dan Allah terima keturunan kita. Dan Allah jadikan kita, berturut kita dalam kerja atas agama Allah Ta'ala.
Siapa lagi tuan-tuan? Kita nak doakan tuan-tuan supaya kita semua dapat korban untuk agama Allah. Bismillah, kita bangun tuan-tuan. Kemudian kita boleh bersyarat. Kita boleh bersyarat tuan-tuan. InsyaAllah khair. Ada sahabat juga pergi jumpa Nabi SAW, beritahu. Nabi kata kamu tidak bernasib untuk keluar. Dibalikkan dengan lidahan air mata mereka. Tapi di sisi Allah mereka dapat ganjaran serupa dengan yang keluar jalan Allah Ta'ala. Kita begitu. Kalau kita sungguh-sungguh azam, kita mahu keluar. Tapi bila bersyarat dengan syurah kata tak sesuai untuk keluar kamu kali ini, kita balik dengan lidahan air mata. Itu pun Allah terima sebagai pengorbanan. Bismillah tuan-tuan. Kita bangun 4 bulan dan kemudian kita boleh bersyaratkan tuan-tuan. Bismillah. Kerana Allah tuan-tuan. Dan tuan-tuan nak cerita pasal kerja agama ni tuan-tuan. Apabila habis 4 bulan saya singgah ke England tuan-tuan. Transit 2 minggu dekat England. Dan di England, alhamdulillah macam kita juga di Malaysia, kerja agama dah dihidupkan. Sejak tahun 70-an lagi kerja agama dibuat. Dan hari ni tuan-tuan, di London, saya pergi di London tuan-tuan, di bandar London saja ada 300 masjid. Negara kafir tuan. Tapi agama maju. Dan saya pergi sampai-sampai je daripada airport hari Jumaat. Dan saya pergi, dia hantar saya pergi, jemaah saya pergi ke Croydon di West London. Tuan-tuan, wallahi tuan-tuan, saya terkejut. Masjid tu ada 4 dewan. Masjid Croydon tu 2 tingkat, 4 dewan. Satu-satu dewan tu kecil sikit daripada dewan tengah ni. Tapi ada 4 je tu. Dan saya tengok dekat jadual dia, solat Jumaat 12.30, 1.30. Saya kata apa benda ni? Dia kata kami sembahyang Jumaat 2 kali. Dan bila 12.30 tuan-tuan, untuk sembahyang Jumaat yang pertama, 4 dewan dipenuhi oleh orang solat Jumaat. Sampai di tangga-tangga, di tepi-tepi lorong, di tepi-tepi kasut pun orang duduk untuk solat Jumaat. 4 dewan solat Jumaat. Dan habis solat Jumaat pukul 1, kemudian second batch datang. Dan tuan-tuan, wallahi, batch yang kedua, 4 dewan juga penuh. Solat berjemaah. Solat Jumaat. Maknanya, 8 dewan solat digunakan untuk solat jemaat dalam satu-satu masjid di England. Kenapa perkara ini berlaku? Kan negara bapa syaitan. Tetapi apabila usaha agama dibuat, pengorbanan diberi, Allah suka, negara itu pun Allah boleh bukakan hidayat. Dan sembahyang waktu, sembahyang subuh 7-8 saf tuan-tuan, subuh. Dan ketika itu subuh, nak jadikan cerita, suhu dia tolak 2 degree Celsius tuan-tuan. Snow tuan-tuan, lewat snow, tak pernah berlaku dalam 60 tahun. Snow bulan April. Dan bulan April tu saya pergi snow, tolak 2. Dan kadang tolak 2, 7 saf solat Jumaat. Solat Jumaat subuh, solat subuh Jumaat. Mereka sanggup susah payah, sanggup sejuk-sejuk dan kadang gigil mereka pergi ke masjid untuk solat subuh berjemaah. Kenapa? Iman dah datang dalam diri mereka. Sebab apa iman datang dalam diri mereka? Sebab mereka buat usaha atas iman tuan-tuan. Dan insyaAllah akan jadi perkara macam itu akan berlaku pada kita jika kita juga buat keputusan untuk korban untuk agama. Jadi sekarang sudah masa dah habis. Bersyarat putus saya berhenti 7.30. Tapi tuan-tuan, kita nak last minute lagi. Sesiapa yang azam sebelum kita tutup dengan doa supaya kita dapat diterima oleh Allah, orang nak keluar dan usaha agama Allah. Siapa lagi tuan-tuan? Beberapa orang lagi tuan-tuan. Bismillah tuan-tuan. Bangun tuan-tuan. Bangun tuan-tuan. Berapa orang lagi? Kita bangun tuan-tuan. Kerana Allah. Kerana Allah tuan-tuan. InsyaAllah tuan-tuan yang mulia, kita doa tuan. Allah perintah dalam Quran, qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Telah berfirman Tuhan kamu doalah dan saya aku akan kabulkan. Allah kabulkan doa kita tuan-tuan. Intipati amal adalah doa dan intipati doa adalah hati kita. La haula wala quwata illa billah. Saya tak ada daya dan upaya kecuali dengan Allah SWT. Jadi dalam keadaan kita rasa kita tak ada apa-apa ni, kita merayu pada Allah Ta'ala. InsyaAllah mudah-mudahan Allah kabulkan kita tuan-tuan. Dan Allah sampaikan kita hujung-hujung dunia. Dan matikan kita di tempat yang paling jauh yang Allah tahu.
InsyaAllah dalam buat kerja dakwah ila Allah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Jazallahu anna Muhammadan ma wa'adu la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ya Allah, ya Tuhan kami, pandangilah kami dengan rahmat-Mu, ya Allah. Ya Allah, kau lihat kami di dalam majmah ini sama-sama pakat-pakat mengangkat tangan berdoa pada-Mu, ya Allah. Kami nak mohon pada-Mu, ya Allah. Yang penting Allah berilah kami hidayat, ya Allah. Ya Allah, kami banyak zalim di diri kami, ya Allah. Kami tak buat kerja yang atas maksud kerja ni kami dihantar, ya Allah. Tolonglah, ya Allah, bukakanlah hati kami, ya Allah. Berilah hidayah kepada kami, ya Allah, supaya kami sambut takazah untuk keluar ke jalan-Mu, ya Allah. Ya Allah, betapa banyaknya umat yang jauh dari agama-Mu, ya Allah. Berdoya-doya orang mati menuju neraka-Mu, ya Allah. Tolonglah buka kefahaman dan hati-hati kami tentang pentingnya berusaha atas agama-Mu, ya Allah. Ya Allah, kau gunakanlah harta dan diri kami, ya Allah, untuk kerja agama-Mu, ya Allah. Ya Allah, kau sampaikanlah kami ke semua benua-benua, ya Allah, untuk buat dakwah atas agama-Mu, ya Allah. Ya Allah, kau hantarkanlah aku ke tempat yang paling jauh, ya Allah, untuk buat dakwah atas agama-Mu, ya Allah. Sehingga tempat-tempat yang kami nak makan pun tak tahu apa cara nak makan, ya Allah. Makanan dia pun kami tak kenal, ya Allah. Sampaikan jugalah kami tempat-tempat ini untuk dakwah atas agama-Mu, ya Allah. Ya Allah, kau kesianilah kami, ya Allah. Kami daya, ya Allah, kami zalim, ya Allah. Orang mati hari-hari tak ada hidayat. Kami duduk saja tanpa kerisauan atas perkara ini, ya Allah. Ya Allah, tolonglah, ya Allah. Bukakanlah hati kami, ya Allah. Bukakanlah hati umat seluruh alam, ya Allah, untuk bangun atas kerja agama-Mu, ya Allah. Ya Allah, banyak sekarang jemaah-jemaah yang sedang bergerak seluruh dunia, ya Allah. Jadikanlah dia asbab hidayat-Mu, ya Allah. Ya Allah, kami merayu pada-Mu, ya Allah. Berilah kami hakikat iman yang sempurna, ya Allah. Berikan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Berilah kami sembahyang dengan khusyuk dan khudu, ya Allah. Berilah kami, ya Allah, hakikat ilmu, ya Allah, yang dikaitkan dengan zikir, ya Allah. Berilah kami sifat ikram, ya Allah. Berilah kami keikhlasan dan semua niat dan perbuatan kami, ya Allah. Dan ya Allah, lagi sekali kami memohon pada-Mu, ya Allah, hidayat, ya Allah, untuk kami keluar jalan-Mu, ya Allah. Pada semua, ya Allah, yang dah bagi nama yang ada niat di hati, ya Allah, kabulkanlah kami untuk keluar jalan agama-Mu, ya Allah. Ya Allah, kesianilah kami umat akhir zaman, ya Allah. Nabi dah jauh dari kami, ya Allah. Kami tanpa bimbingan, ya Allah. Kami tak tahu, ya Allah, hakikat sebenarnya, ya Allah. Tolonglah, ya Allah. Kau lah yang beri hidayah kepada kami, ya Allah. Tolonglah bukakan hati-hati kami untuk dapat kepahaman ini, ya Allah. Ya Allah, apa Nabi minta untuk umat ini, ya Allah, kami minta, ya Allah. Dan apa Nabi minta jauh, kami minta jauh, ya Allah. Ya Allah, berjayakanlah kami dunia, berjayakanlah kami akhirat. Selamatkanlah kami dunia, selamatkanlah kami akhirat. Terimalah doa kami ini, ya Allah, dengan besaran dan kemudaratan dan ketinggian kemuliaan-Mu, ya Allah. Terimalah permohonan kami, ya Allah. Dan matikanlah kami dalam keadaan yang kau isytiharkan kami sebagai ahli syurga-Mu, ya Allah. Ya Allah, terimalah doa ini, ya Allah. Terimalah doa ini, ya Allah. Terimalah rayuan ini, ya Allah. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكون من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. InsyaAllah Tuan Mulia ada beberapa iklan penting. Pertama, kebersihan pagi ni halqa Hulu Kelang dan Dengkil. Saya ulang, kebersihan pagi ni halqa Hulu Kelang dan Dengkil.